Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyyan wa amalan maqbulan. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Okey. Sambungan daripada bidata pengarang kita menggunakan kitabnya 99 ulama terunggu. Ini berkenaan tentang Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Lagu mana? Menjadi pendidik. Beliau ni menjadi pendidik. Lagu mana? Pada tahun 1951, selepas dia belajar lah, selepas dia menuntut ilmu selama 21 tahun. Pada tahun 1951, beliau telah mendaftar sebagai guru pendidikan Islam dengan Kementerian Pelajaran Syria. Beliau telah mengajar aliyah di Halab kira-kira 11 tahun lamanya. Kemudian pada tahun 1962, beliau telah berpindah mengajar ke Universiti Dimashq di Fakulti Syariah. Di sana beliau mengajar fiqh muqarran, iaitu fiqh pembandingan, fiqh mazhab Hanafi dan juga usul al-fiqh selama 3 tahun. Pada tahun mudah-mudahnya pada tahun 1951 beliau mendaftar guru sebagai guru pendidikan Islam di Kementerian Pelajaran Syria. Manakala pada tahun 1962 beliau telah berpindah mengajar ke Universiti Dimashq di Fakulti Syariah dengan mengajar ke fiqh muqarran, fiqh mazhab Hanafi dan juga usul fiqh. Berapa lama? Selama 3 tahun. Itu saja. Lepas tu pada tahun 1965 beliau berhijrah ke Arab Saudi kerana adanya tawaran mengajar di Fakulti Syariah di Universiti Islam Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dia pula berhijrah ke Arab Saudi lah. Sepanjang mengajar di universiti ini, beliau juga pernah terpilih sebagai dosen, yakni sebagai dosen terban. Apa itu dosen terban? Iaitu pensyarah jemputan di Universiti Islam Durman di Sudan tahun 1976 Masihi bersamaan 1396 Hijrah. Universiti Sana'a di Yaman tahun 1978 Masihi bersamaan 1398 Hijrah. Jamiah Nadwa Al-Ulama Lucknow India tahun 1979 Masihi bersamaan 1399 Hijrah, dan juga di beberapa institusi lain di India. Kira banyaklah Syekh ni sumbangan dia dalam bidang pendidikan. Mula-mula beliau telah sumbangkan dalam Syekh Abdul Fattah Abu Guddah ni telah menyumbang di dalam bidang di Kementerian Pelajaran Syariah yang pertama. Lepas tu beliau pergi ke Universiti Dimashq di Fakulti Syariah untuk mengajar fiqh muqarran, fiqh mazhab Hanafi dan usul fiqh selama 3 tahun. Tu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga beliau pula berhijrah ke Arab Saudi untuk mengajar, dapat tawaran untuk mengajar di Fakulti Syariah di Universiti Universiti Islam Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Tu yang ketiga. Lepas tu seterusnya dia pula telah dipilih sebagai dosen terban. Apa dosen terban? Pensyarah jemputan di
Universiti Islam Durman di Sudan tahun 1976 Masihi. Lepas tu dia berpindah ke Universiti Sana'a di Yaman. Lepas tu dia berpindah ke Jamiah Nadwa Al-Ulama Luqnu India. Lepas tu dia juga mengajar di beberapa institusi lain di India jugalah. Itu sumbangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam bidang pendidikan. Sebagai Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah telah juga menyumbang menjadi sebagai seorang da'i. Apa itu? Pada tahun 1940 beliau telah bertemu dengan Imam Hasan Al-Banna di Mesir dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Dia pun bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Ketika kembali ke Syria, beliau sangat aktif dalam menyampaikan dakwah ini. Beliau memberikan khutbah Jumaat pada setiap minggu di Al-Jami' Al-Hamawi dan Masjid Al-Qusruwiyah, salah satu masjid besar di Halab. Selain hari Jumaat, beliau juga menyampaikan pengajian agama di beberapa masjid sekitar Halab seperti di Masjid Syaf Al-Daulah, Masjid Zaki Bashar, Al-Mudarris dan Masjid As-Siddiq. Beliau juga menyampaikan jadi sumbangan dia bukan sebagai pendidik saja, tapi juga sebagai da'i. Beliau juga menyampaikan khutbah setiap minggu di Jami' Al-Hamawi dan Masjid Al-Qusruwiyah. Masjid Al-Qusruwiyah ni salah satu masjid besar di Halab lah. Lepas tu beliau juga menyampaikan pengajian agama di beberapa masjid lah sekitar Halab, seperti Al-Masjid Saf Al-Daulah, Masjid Zaki Bashar, Al-Mudarris dan Masjid As-Siddiq. Beliau juga ni seorang da'i, seorang pendakwah, yakni da'i. Manakala dalam bidang politik, Syekh Abdul Fattah juga mempunyai peranan aktif dalam jemaah Ikhwanul Muslimin di Halab dan merupakan salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin di Syria. Beliau pernah terlibat dalam area politik Syria bersama dengan parti Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1962, beliau terpilih sebagai salah seorang anggota parlimen Syria sebagai wakil penduduk Halab. Disebabkan oleh permainan politik yang kotor, akhirnya beliau meninggalkan kancah politik dan hanya menumpukan usaha dan perhatiannya kepada bidang ilmu dan dakwah hingga akhir hayatnya. Beliau pernah menjadi sebagai Al-Murakib Al-Am Ikhwanul Muslimin Syria sebanyak 2 kali, iaitu tahun 1972 hingga 1976 Masihi dan tahun 1986 hingga 1990. Kira banyak jugalah. Beliau kalau dalam politiknya, beliau aktif dalam jemaah Ikhwanul Muslimin di Halab. Beliau ni merupakan salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin di Syria. Jadi banyak jugalah. Jadi dia dan beliau juga terpilih sebagai anggota Parlimen Syria, Syekh Abdul Fattah ni. Lepas tu disebabkan oleh pemain politik yang kotor, beliau tinggal kancah politik dan hanya menumpukan usaha dan perhatiannya dalam bidang ilmu dan dakwah hingga akhir hayatnya. Itu sebabnya beliau pernah menjadi sebagai Al-Murakib Al-Am Ikhwanul Muslimin Syria sebanyak 2 kali. 2 kali. Banyak tu. Lama tu. Sumbangan dia dalam bidang politik hebat jugalah. Nah, dari segi sumbangan dalam karya-karyanya secara keseluruhannya, kita dapat melihat hasil jerih perih dan perjuangan seorang ulama melalui bekas tangannya. Kita dapat membahagi perjuangan dakwah bil kitabah. Beliau menjadi 2 kategori: karya-karya ulama yang diedit atau disunting, yakni tahqiq oleh beliau, dan karya hasil susunan
dan karangan beliau sendiri. Kitab-kitab yang ditahqiq beliau mencakupi beberapa ilmu, walaupun perhatian beliau terhadap buku dan ilmu hadis lebih besar seperti fiqh, usul fiqh, akidah, akhlak, ulumul Quran dan sastra Arab. Dari sini kita dapat menyimpulkan keluasan dan kehebatan ilmu beliau. Karya-karya Syekh Abdul Fattah yang berupa susunan dan karangan beliau sendiri juga membahaskan berbagai bidang ilmu dan dapat kita bahagikan menurut bidang-bidang ilmu berikut. Selain daripada karya yang di atas, Syekh Abdul Fattah masih mempunyai beberapa hasil penulisan dan tahqiq kitab yang belum dicetak dan akan diterbitkan dengan usaha anak beliau, Syekh Salman Abu Guddah. Akhir hayat pada bulan Ramadan. Bila dia meninggal? Akhir hayat pada bulan Ramadan tahun 1417 Hijrah. Syekh Abdul Fattah dirawat di Hospital Pakar Raja Faisal. Beliau mengadu sakit perut dan berlaku pendarahan. Keadaannya semakin parah dan akhirnya meninggal dunia di Riyadh pada hari Ahad 9 Syawal 1417 Hijrah, 16 Februari 1997 Masih. Beliau dikebumikan di Al-Baqi' selepas solat Isyak pada 10 Syawal 1417 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat pahala kepadanya dan menempatkannya dengan para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Itu sahaja untuk kisah kali ini. Semoga bermanfaatlah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.